Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kali ni saya tak memasak lagi, bercerita. Cuma cerita kali ni tidaklah terlalu seram yang cerita macam bertemu dengan hantu ke apa ke kan. Cuma cerita kali ni lebih kepada misteri lah. Misteri yang berlaku tapi tak ada jawapannya. Jadi kalau setelah mendengar nanti ada yang ada jawapan, boleh komen. Okey, ada 3 kisah tapi saya akan pecahkan kepada 3 bahagian lah. Dan kisah ini diceritakan oleh seorang saja, seorang individu, yang seorang sahabat yang saya namakan dia Ida, bukan nama sebenar. Okey, kisah yang pertama berlaku masa Ida ni di zaman sekolah, tahun lebih kurang tahun 2000 ke 2001 macam tu lah. Dah lama dah kisah ni tapi Ida masih ingat lagi. Okey, kebiasaannya dekat sekolah berasrama ke sekolah harian ke, memang setiap pelajar mesti ada menyertai badan beruniform kan, pengakap, St. John Ambulance, pandu puteri, dan banyak lagi. Okay, jadi Ida ni menyertai salah satu badan beruniform, dan badan beruniform yang Ida join ni aktif dengan pelbagai aktiviti lah. Setiap minggu, setiap hujung minggu akan ada perjumpaan, dan perjumpaan untuk badan beruniform yang Ida masuk ni dibuat di kawasan berhampiran sekolah tapi bukan di dalam sekolah. Sekolah Ida ni terletak di kawasan yang agak terpencil, jauh dari bandar dan dikelilingi hutan. Perjumpaan badan beruniform ni selalunya dibuat di luar sekolah, keluar ikut pagar belakang lah. Pagar belakang sekolah tu dia ada pintu kecil. Okey, dia luar belakang tu, maknanya dekat dengan pagar sekolah lah, bukan tak jauh, dekat dengan sekolah tu. So setiap kali perjumpaan memang dekat situ. Dia ada satu kawasan yang telah dipagar oleh senior, super senior lah. Ida pun tak kenal lah super senior. Memang Ida tahu masa dia masuk sekolah tu, dia join persatuan tu, dah memang tempat perjumpaan tu adalah tempat perjumpaan rutin untuk persatuan beruniform yang Ida sertai. Jadi soal pagar tu, kalau siapa yang biasa dengar lah, pagar-pagar ni maksudnya pagar secara gaib, bukan pagar yang realiti yang kita boleh pegang, kita boleh tengok tu. Ini pagar secara gaib sebab kawasan hutan, jadi tak boleh nak teroka lebih-lebih. Jadi dia ambil sebahagian sahaja dan dipagar supaya setiap kali perjumpaan ataupun perkemahan dibuat di kawasan tu, insya-Allah tak ada gangguan lah. Okey, jadi setiap tahun memang rutin akan ada perkemahan tahunan yang dibuat di situ. Okay, jadi dalam aktiviti perkemahan, biasanya perkemahan hujung minggu lah, 2 hari, Sabtu Ahad kan. Jadi bermalam 1 malam dekat tapak perkemahan tu. Aktiviti yang selalu ada bila perkemahan adalah aktiviti burung hantu. Kalau siapa yang tak tahu, aktiviti ni tak ada melibatkan burung hantu tu sendiri, tapi dia dinamakan burung hantu. Caranya adalah peserta akan ditinggalkan di suatu tempat yang peserta ni sendiri tak tahu. Maknanya masa dia dibawa ke tempat tu, dia tutup mata, okay, dia tak tahu, dan ditinggalkan kat situ untuk satu tempoh masa. Jadi menurut Ida, ceritanya masa perkemahan tu diorang ada lebih kurang dalam 7 kumpulan. Setiap kumpulan ada seramai 5 hingga 6 peserta lah. 5 hingga 6 peserta dalam setiap kumpulan. Jadi kumpulan Ida ni ada 6 orang. Bila nak mula, biasanya aktiviti burung hantu ni akan dimulakan lewat malam, hampir-hampir ke tengah malam. Ataupun ada juga yang saya pernah dengar lah, yang saya pernah dengar daripada kawan yang lain, aktiviti burung hantu ni macam dah tidur, macam pukul 10 malam semua peserta perkemahan dah masuk tidur, and then pukul 2 pagi tu mereka dikejutkan untuk bangun buat aktiviti burung hantu.
Tapi yang masa Ida ni, yang cerita Ida ni, aktiviti burung hantu tu dimulakan pada jam 11 malam. Tak adalah kata dia orang dah tidur, tu dikejutkan balik. Dia orang buat aktiviti lain dulu masa awal tu. Lepas tu aktiviti burung hantu mula pada pukul 11 malam. Jadi dah berhimpun dalam kumpulan dan mereka diminta untuk tutup mata dengan scarf. Jadi tutup mata semua sekali, tak boleh tengok apa-apa. Jadi setiap kumpulan ada seorang facilitator, senior lah yang jaga. Dan senior ni dia bawa ahli kumpulan tu bergerak macam kereta api, gerak jalan, dan dia akan tinggalkan seorang-seorang tinggal kat tempat yang berlainan. Aktiviti burung hantu ni boleh jadi individu ataupun berkumpulan. Tapi untuk dalam kes Ida ni, diorang ditinggalkan secara individu, berseorangan. Jadi Ida tak tahulah di mana dia ditinggalkan. Mungkin dekat tepi kemah aja kan, sebab semua tutup mata, mana kita tahu. Okay, jadi dah ditinggalkan, semua aktiviti berjalan lancar dan diorang ditinggalkan dalam masa setengah jam, 30 minit. Kalau menurut Ida ni, masa dia ditinggalkan, dia duduk tu memang adalah gangguan. Kalau ikut senior dia pesan, kalau ada apa-apa gangguan, abaikan, buat tak tahu, jangan lari, duduk diam-diam saja kat mana tempat ditinggalkan tu. Okay, jadi Ida ni adalah gangguan macam kena cuit-cuit kat belakang sikit kan. Tapi pada fikiran Ida ni, biasalah kalau aktiviti macam ni senior lah yang usik-usik kan. Jadi tak adalah, Ida ni tak adalah rasa takut ke apa. Okay, selesai. Jadi bila cukup dah masa, dikumpulkan balik semua. Jadi senior tadi akan, ketua yang kumpulan tu akan kutip balik pelajar-pelajar dari ikut kumpulan dan bawa berhimpun kat tempat berhimpun asal tadi. Jadi masa tu Ida kata bila dia orang dah berhimpun dalam kumpulan masing-masing, tak dibenarkan lagi untuk buka penutup mata. Macam suruh senior semua suruh duduk diam-diam kat tempat masing-masing kat situ dalam kumpulan dan jangan buka penutup mata. Macam pelik juga kan, kenapa kalau dah selesai, kenapa tak boleh nak buka tutup mata lagi semua. Jadi masa malam tu dia tak tahulah, semua tak tahu apa yang terjadi. Jadi Ida dapat tahu cerita ni selepas habis perkemahan. Selepas habis perkemahan, Ida baik dengan salah seorang facilitator senior dia tu. Jadi senior dia pun cerita pada Ida, okay, sebenarnya pada malam tu setelah mereka kumpulkan semua sekali, salah satu kumpulan kekurangan ahli. Dalam kumpulan tu dia ada 5 orang, tapi mereka jumpa hanya 4 sahaja. Tak jumpa seorang lagi pelajar. Maknanya hilang masa aktiviti burung hantu tu. Kalau mengikut senior yang jaga kumpulan tu, dia letakkan pelajar tu tak jauh, dekat kawasan, masih lagi orang kata dalam kawasan yang dipagar. Tapi bila nak kumpul balik tak ada. Dah 2-3 kali dia cari tak ada. Cumanya dalam keadaan masa tu, diorang ni tak kecoh lah, tak boleh nak main panggil-panggil nama. Sebab biasanya aturan dalam hutan ni, kita tak panggil nama sebenar dengan melaung-laung panggil. Jadi tak, malam tu senior dengan facilitator semua ni tak panggil, tak menjerit panggil nama budak tu. Diorang cari secara senyap-senyap saja, cari, cuba cari. Dan alhamdulillah, salah seorang facilitator ni dia biasa jadi imam dekat masjid. Ilmu agama dia lebih tinggi lah. Dia biasa dari segi hal-hal ghaib ni kan. Jadi facilitator tu dan cikgu yang menjadi pengiring ke panggil apa ya? Cikgu yang in charge untuk jaga pusaka uniform ni kan, adalah seorang ustaz. Okay, jadi ustaz ni dengan yang abang senior ni baca doa, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga budak tu ditemukan. Jadi setelah berusaha secara batin, akhirnya ditemukanlah budak tu dekat tempat yang senior tu tadi tinggalkan dia. Tempat tu dah dicari dah banyak kali, tapi tak nampak kan budak tu. Tapi jumpa dekat situ juga. Dalam keadaan budak tu duduk, biasa je lah, budak tu tak adalah macam trauma ke apa semua. Dan budak tu tidak mengetahui pun situasi bahawasanya dah dikumpulkan semua pelajar yang lain. Tinggal dia seorang aja yang tak dikumpulkan lagi kan.
Jadi sini pun ambil pelajar tu secara senyap-senyap dan masukkan dalam kumpulan dia. Lepas tu barulah semua orang boleh buka penutup mata kan. Jadi tak ada siapa tahulah tentang peristiwa ni. Kecuali Ida ni, kecuali senior-senior dan ustaz tadilah. Ida ni tahu daripada senior tu. Dan senior tu cakap, selepas jumpa budak tu, baru diorang perasan berdekatan dengan budak tu ada sebuah busut besar. Pada mulanya senior yang jaga kumpulan tu tinggalkan budak tu, dia tak perasan kat situ ada busut besar. Jadi budak tu, jadi wallahualam, ini adalah misteri di alam gaib yang kita tak tahu kan. Mungkin dia telah ditutup dan alhamdulillah dia dijumpai juga pada malam tersebut. Tak mengambil masa yang lama lah untuk ditemukan balik pelajar tersebut, dan tak adalah benda-benda yang kecoh-kecoh, kegangguan yang teruk-teruk lah berlaku lagi selepas tu. Jadi itu adalah kisah misteri yang pertama diceritakan oleh Ida.